Salam sejahtera sahabat. Video kali ini saya ingin menyampaikan informasi penting supaya tidak lagi terjadi serangan buaya ke atas warga nelayan muara di Sarawak. Mungkin artikel ini sangat membosankan bagi kita, tetapi bagi warga kota, mereka mungkin tidak mengindahkan perkara ini. Inilah alasannya. Pertama adalah jauhi lokasi air. Jangan berada dekat dengan air yang keruh atau berenang pada waktu senja atau di malam hari. Itu adalah waktu puncak tepat bagi buaya untuk memburu dan lebih sulit untuk dilihat oleh kita. Kedua adalah sedar dengan lingkungannya. Jangan menjuntaikan lengan atau kaki dari perahu ke air. Jangan berjalan dekat dengan gigi air atau danau dan hindarilah tumbuh-tumbuhan lebat yang memberi hewan-hewan ini perlindungan dalam penyamaran mereka. Ketiga, jaga jarak. Kadang-kadang hewan ini akan memberikan gigitan pertahanan dan kemudian segera melepaskannya. Kebiasaannya, jika ini terjadi, cubalah untuk menjauh dari binatang itu secepat mungkin. Kebiasaannya, hewan ini tidak melepaskan mangsanya dan akan menyeret mangsa ke dalam air atau bawah air. Buaya boleh bertahan di bawah air lebih lama daripada manusia. Jadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup jika diserang adalah dengan cara melawan dan melarikan diri. Titik lemah mereka di kepala jika di darat. Kalau di air, cucuklah mata jika waras masih berfikir ataupun sempat berfikir. Biasanya jika panik dan mereka akan go. Cara mereka adalah melemaskan mangsanya, bukan gulingan maut atau death roll seperti kata orang. Dia tidak perlu membuang tenaganya dalam memburu. Buaya di Sungai Sarawak masih dalam saiz populasi yang sihat, biarpun terdapat pertambahan hewan itu sejak ia mula dilindungi daripada pemburuan besar-besaran sekitar 80-an. Ketika ini, langkah pihak berkuasa menembak buaya dilihat tidak menjejaskan populasi hewan itu kerana ia adalah langkah kawalan untuk melupuskan buaya bersaiz besar yang berada di kawasan berpendudukan. Kerana semakin besar saiz buaya, maka semakin besarlah mangsa yang akan dibahamnya. Tetapi, tiada alasan untuk kita memburu buaya tanpa sebab, melainkan kita yang berakal berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ini kerana ada content creator di luar sana cuba melakukan tindakan ini demi meraih penonton. Ini seolah-olah mencabar kuasa haiwan buas di alam liarnya. Walaupun buaya jantan itu ditangkap, tempat buaya itu akan diganti oleh buaya yang lain. Boleh saja mereka pupus. Jangan salahkan alam jika ekosistem tidak betul. Mungkin juga kita akan ada konflik dengan kera. Ini kerana tiada haiwan pemangsa yang mengawal populasi mereka. Jadi penting haiwan puncak bagi seimbangkannya. Di Australia, mempunyai populasi buaya terbesar. Jumlah serangan sangat terhad berbanding Indonesia dan Malaysia. Ini disebabkan kempen kesedaran dan pendidikan awam soal keselamatan. Jika orang putih dipinta, mengapa tidak orang Malaysia? Saya boleh anggap orang Malaysia dah educated soal serangan buaya. Tiada orang halang kita berikan. Terserah anda. Keputusan di tangan anda. Andai anda berakhir, mungkin takdir kematian anda, riwayatnya di situ. Dalam tempoh 20 tahun ini, tidak menunjukkan sebarang bukti ketara mengenai peningkatan dalam populasi buaya di Sarawak dan juga tidak menjadi faktor penentu dalam laporan konflik manusia dan juga buaya. Faktor serangan ini berpunca dengan ketiadaan mangsa yang digemari buaya besar, iaitu babi berjanggut, berikutan wabak demam babi Afrika baru-baru ini di Sarawak. Antara punca serangan buaya terhadap manusia meningkat di Bumi Kenyalang. Dalam tempoh 6 tahun kebelakangan ini, 2018 hingga 2023, 32 mangsa maut disambar buaya di Sarawak. Jumlah tertinggi direkodkan pada tahun 2021 apabila membabitkan 9 mangsa. 2018, 7 orang. 2019, 1 orang. 2020, 8 orang. 2022, 4 orang. 2023, 3 orang. Hampir setiap tahun serangan buaya terjadi. Tiada alasan kepercayaan kita kalau kita tak kacau buaya, buaya tak kacau kita. Mudah-mudahan 2024 tiada serangan buaya lagi. Mungkin.
Buaya adalah haiwan yang mula-mula muncul pada 83.5 juta tahun yang lalu, iaitu pada akhir usia batu kapur zaman Campanian. Mereka juga merupakan saudara terdekat bagi burung kerana kedua-dua rumpun ini adalah Archosaurida yang tinggal. Buaya bersifat ektotherma, bermaksud berdarah sejuk.